Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkasan kitab Al-Um pada muka surat 314 kitab terjemahan ini di bawah tajuk keadaan takut yang diperbolehkan melaksanakan salat khauf itu. Qaul Imam Syafi'i ini qaul yang ke-811 qaul yang ke-811. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-811, ini ringkasan ini kira mukhtasar kitab Al-Um. Apabila sekelompok orang ni maksudnya orang yang berada dalam situasi itulah, sama ada dia tentera ke, tak kiralah. Itu maksudnya. Orang berada dalam situasi takut itu. Apabila sekelompok orang dalam jumlah sedikit takut kepada ni itulah kata ni muka dia bahasa Indonesia kan, apa tidak mahir sangat, kena tengok Arab dia. Kita kata gapo dia pula. Bukan seko tu, seko lah maksudnya kan. Dia sibak ni maksudnya memang binatang buah lewema jenis gitu. Nampak warna bahasa dia. Apabila sekelompok orang ni situasi takut lah kalau kita bincang ni, takut dalam konteks perang. Baik, apabila sekelompok orang dalam jumlah sedikit takut pada seekor atau lebih binatang buah lah, sama ada binatang buah seekor ke, asab awis sibak, tu dia dalam bahasa Arab. Lalu mereka mengerjakan salat khauf sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah di Zatul Riqa', maka salat mereka dianggap sah insya-Allah. Baik. Yang anda nak sebutnya begini, ni takut ni ketika dia berada di mana berlaku? Pada pasir. Kalau di rumah tak boleh. Sebab takut tu ada perasaan, tapi bila di rumah takut tu tidaklah seperti takut ketika berada di kawasan binatang itu. Ni kalau binatang tu memang ada pun, terlepas misalnya di kawasan perumahan. Kat kita dalam rumah kita tak boleh. Ni takut ni mana kalau semaya boleh membiarkan matilah. Situasi tu sebab perang juga jadinya. Itu maksud dia. Tak kira lah binatang tu seekor ke ataupun lebih daripada seekor, tak kira lah. Boleh. Imam Syafi'i pun kata insya-Allah. Baik. Saya kata Imam Syafi'i lagi lebih menyukai apabila serombongan dari mereka mengerjakan salat dengan imam dan serombongan yang lain mengerjakan salat dengan imam yang lain. Mana buat beberapa kelompok lah. Jadi buat serentak ke tak? Kan dulu kan kita ada bincang juga salatul khauf kan. Okey, ni semaya. Mana imam tu dua ni semaya satu kumpulan dengan imam ni. Sesah tu hak tu pula jaga ni mari pula semaya pula dengan imam lain. Kan lebih mudah. Kalau hak cara mula-mula tu imam seorang, imam kena tunggu. Patut hak kahwin ni sudah. Okay, takut jadi tak ingat jadi peling. Orang Kelantan kata peling tu. Tapi kalau semaya imam suku-suku, hak ni dulu semaya. Bila sesah ni hak ni pula mai, lebih mudah. Hak ni pun begitulah juga. Imam Syafi'i kata saya lebih suka serombongan dan mereka salat dengan seorang imam lain, lepas tu serombongan buat dengan imam lain pula. Jadi hak mana, jadi makna mesti, jadi kalau kita ikut hak ni, dia tetap akan ada satu kumpulan yang bertugas sebagai pengawal yang menjaga keselamatan. Apabila mereka takut harta benda atau tempat tinggal mereka akan terbakar, ni situasi itu, maka saya menyukai apabila mereka melaksanakan salat dengan berjemaah atau mereka melaksanakan salat sendiri-sendiri dan orang yang tidak bersama mereka dalam salat terus memadamkan api. Ni salah satu. Tapi kalau kita pakai hukum umum hak jumhur sebut, kalau dalam keadaan itu sesahkan dulu tu semaya terlepas pun tak apa sebab dia darurat tu. Tapi kalau nak semaya, Imam Syafi'i soalnya dia lampau lebih. Dia gini, kalau kita perhatikan dalam konteks mazhab Syafi'i ni, meninggalkan waktu berlalu begitu siapa salat itu, hak tu dia anggap berat lah. Sebab tu dia pilih pendapat ni. Tapi kalau jumhur tak apa, dah terbakar. Sesahkan dulu dia itu tu.
Sebab tu dia kata kalau jumlah tu ramai. Jumlah tu ramai. Maknanya kalau kira dengan seramai ni, takut orang tengok saja pun ramai. Dah bomba ada dah, kita pun kelih saja. Baik semaya. Itu. Tengok keadaan lah. Ni kita je sorok dua kelih. Semaya duduk dia. Kalau kita kata anggota bomba tu nak sabar sebab dia terlibat secara langsung. Itu maksudnya. Sebab tu dalam agama ni kena ikhlas lah. Kalau nak curi tu tu boleh berlaku sama tu. Qaul yang ke-812. Jadi di sini maknanya situasi takut yang hak ni bukan berkait dengan zon perang. Baik, qaul yang ke-812, Imam Syafi'i berkata, apabila mereka sedang bermusafir lalu terjadi kebakaran, kemudian mereka menjauh dari arah jalannya angin, maka mereka tidak boleh mengerjakan salat kecuali sebagaimana salat mereka pada setiap hari. Apa maksud dia? Dia begini. Ini saya ambil, dia kebakaran berlaku tu tidak melibatkan kita pun, cuma kita lalu jalan tu. Jadi kira-kiranya kalau kita solat di situ angin dia tu. Angin bila bertiup ke arah kita, api tu boleh menyebabkan bahaya. Tapi kalau kita lari, kita pergi ikut jalan lain, kita tak terlibat pun. Tak ada bahaya. Tak lihat ni kena maya biasa. Jadi kalau tempat kita tak nampak sangat, anda tengok dalam internet ni kalau melibatkan kebakaran hutan besar-besar tu, jauh angin dia pergi tu, api tu. Jauh dia pergi. Kadang-kadang sini kau balik selah tu dia anda tengok tu dia macam bola api, tup dia pergi tu dok. Keadaan tu. Mana kalau kita duduk dalam keadaan yang membahayakan, tu tak boleh salat lah. Sebab takut bahaya. Kecuali kita boleh pusing pergi ambil arah lain, jalan lain, keadaan selamat, tak boleh semaya khauf. Tapi kalau dalam keadaan tadi boleh semaya khauf. Semaya khauf ni tujuannya ringkas lah. Ringkas. Itu maksud dia. Dia kayak gini, asal dia hanya mudahnya untuk faham. Kalau keadaan itu membahayakan, bahaya itu sampai mereka tercabut nyawa, boleh tangguhkan dulu salat, sesat dulu. Kalau bahaya dalam keadaan mana masih lagi boleh melaksanakan salat, di situ berlaku salatul khauf. Tapi kalau tak ada bahaya, walaupun berlaku kebakaran, tapi ini sebab pada kita tak ada bahaya sebab kita berada agak jauh, tu tak boleh mai salatul khauf. Dia kira situasi. Begitulah. Seperti ni lah, seperti kita kata banjir. Kayak dulu Anas, dia pun ada tanda dulu 2014 kita buat sini. Kita boleh tahu air naik tu dalam masa seminit tu berapa inci. Dia boleh tahu. Keadaan tu lagu mana? Anak semaya, kena tengok lah. Memang ada setengah-setengah tempat pun keadaan dia tu memang tak boleh nak semaya. Sebab tak ada tempat. Kalau nak semaya tu jadi bahaya. Tu tak boleh. Tak boleh. Kalau terlepas pun kena qada. Kalau boleh, dia kita lah tahunya. Boleh ke tidak tu. Cuma nak ayatnya Imam Syafi'i dia nak hantar isyaratnya tak boleh tinggal gitu saja tanpa salat. Berlalu waktu tu tak boleh. Tu hak asah dia. Baik, pergi pula fi talabil adu, mengejar musuh. Duk tengah kejar musuh. Qaul yang ke-813 Imam Syafi'i berkata, apabila musuh mengejar kaum muslimin dan mereka sudah mengundurkan diri dari peperangan, atau hendak bergabung ke pasukan lain sementara musuh telah mendekat, maka kaum muslim boleh mengerjakan salatul khauf di atas kenderaan atau berjalan kaki dengan mengisyaratkan ke mana mereka menghadap, baik kiblat atau tidak. Musuh kejar. Bila kejar tu, lepas tu dia berhenti. Kita pun lari pergi. Makna dengan kadar sekira-kiranya kita boleh salat salatul khauf 2 rakaat tu, qasar tu, dah jamak tu, berapa minit? Baca ayat, satu ayat tak apa dah dari suasana tu, lepas Fatihah tu. Kira-kiranya selamat. Kena semaya. Maksud semaya ni semaya tunai. Semaya tunai. Bukan semaya qada. Atau musuh tu bila dia kejar kita dia berhenti, makna dia nak bergabung dengan kumpulan lain. Jadi proses nak bergabung dia ambil masa tu 5 minit. 5 minit tu dah semaya. Tak itu maksud dia nya. Okay, dia tengah kira nak bergabung, duk tunggu pasukan lain mari tu. Masa tu cukup tu untuk semaya. Semaya. Dan semaya tu tak kira dah kiblat, tak kira dah. Tak ambil kira dah. Maya dah atas kenderaan, duk tunggu maya. Sebab kita dalam kereta, tu boleh. Maknanya kalau kita perhatikan di sini, poin yang paling utamanya keadaan kritikal dan tidak kritikal itu perlu diambil kira dalam bab salatul khauf. Kalau dalam keadaan kritikal seperti ini tak menghadap kiblat tak apa dah. Kita bincang sebelum ni kena menghadap kiblat. Ini tak.
Demikian juga apabila mereka berada pada arah kiblat, kemudian mereka melihat jalan yang lebih baik daripada arah kiblat, maka mereka boleh melewati jalan itu walaupun posisi mereka berpaling dari arah kiblat. Maknanya kalau menghadap kiblat jadi ada bahaya. Kalau tidak menghadap kiblat tidak bahaya. Tu tak menghadap kiblat pun tak apa. Sebab kalau tidak menghadap kiblat jadi orang panggil apa ni? Lebih selamat. Tu lebih baik tidak menghadap kiblat. Pulaknya. Jadi situasi tu kita tahulah macam mana. Kita boleh tentukan keadaan kita. Cuma ni Imam Syafi'i buat secara andai, keadaan begini, keadaan begini. Sebab dia mengambil kira nak jaga ke dia ni? Dua-dua. Nak jaga agama, nak jaga nyawa. Termasuk dalam maqasid lah tu. Agama ke dia semaya besar ke dia semaya tu. Nyawa besar juga. Supaya kita kata sah, telah sah semaya musim Covid kan. Tu anak pelik tu. Kan kita duduk di rumah ke jarak juga kau dengan keluarga kita. Jangan betul pasal adik. Dah kita duduk di rumah, semaya di rumah kan. Tak ada jarak-jarak pun. Engkau duduk di rumah. Jadi hak jarak dengan orang lain sebab apa? Kita tak tahu situasi dia tu. Tu sebenarnya jelas disebut oleh pihak kerajaan tu. Jadi maklumat tu beginilah juga. Kalau kita tahu situasi kita selamat, walaupun 5 minit dah kita yakin selamat, sebab musuh duk tengah nak bergabung dengan kumpulan lain, mesti ambil masa. Asmaya situ. Itu maksud dia. Qaul yang ke-814, Imam Syafi'i berkata lagi, apabila kaum muslimin terpisah-pisah, lalu mereka memulai salat di tanah. Mana bukan di kenderaan lah, maksud di tanah tu tidak dalam kenderaan, tidak di atas kenderaan. Kemudian musuh datang kepada mereka, maka mereka naik ke atas kenderaan dan menyempurnakan salat di atas dengan isyarat. Mana boleh lah. Boleh, naiknya boleh. Terpisah-pisah ni mana nak buat sah tak boleh. Tu maksud terpisah-pisah. Dia istilah terpisah-pisah dalam semaya ni, kalau kita tengok dalam hadis maknanya tak boleh nak buat sah. Tu maksud dia, kena tanda tu. Lama kita terpisah ke mana? Apakah terpisah jauh sehingga tak nampak dak boleh bukit? Tu tak kira. Duduk di tempat yang sama, kita nampak dia. Cuma nak duduk dalam sah tak boleh. Tu makna terpisah-pisah. Tu maksud dia nya. Lalu mereka mulai salat di tanah. Kemudian musuh datang kepada mereka. Mereka pun naik atas kenderaan. Naik atas kenderaan, dia tengah semaya. Tak apa. Lepas tu semaya tu bezalah jadinya. Masa semaya atas tanah, kan dia semaya ada tunduk, ada rokok, sujud. Atas kenderaan tak ada. Sebab tu dia kata dengan isyarat. Isyarat ni maksudnya gini, isyarat. Isyarat ni banyak gini. Kalau kita isyarat, misalnya kita rokok, kita tunduk, kalau sujud lebih rendah lagi. Kalau hak tu tak boleh buat, kepala saja. Hak kepala pun tak nak buat, katakanlah dengan mata. Lepas tu mata pun tak boleh, katalah berlaku. Misalnya kena ikat. Contoh ni, isyarat dalam hati. Biar kita tahu bacaan ni ketika rokok dengan sedar, secara yaqazah itu. Sedar, yaqazah ni mana sedar. Tu. Dia kata jaga. Gitu sebabnya begini. Ada berlaku lah. Ada orang tanya saya, dia pernah buat secara isyarat atas kereta. Dia jadi tak tahu ni rokok ke dia ni. Dia jadi seleweng. Jadi apa? Tokah seleweng. Kata bezo, kata subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, tokah kok jalan mana pula ni. Dia kata jadi kok jalan be ustaz. Kata mana tak khusyuk. Nah tu demo tu kata. Kamu dah bawa kereta Lepas tu lah ke mana ustaz? Dia kata. Saya kata kia lalai tu maya tu. Minal ghafilin tu. Lepas tu lah ke mana? Betul balik. Kan dia boleh betul. Dia mereka sebut tu tengah semaya. Padahal kita sebenarnya diri tu. Dalam qiyam tu. Mana baca subhana rabbiyal azim tu? Batal kan tak? Betul sekali. Betul. Tak apa. Islam ni tidak kata salah. Batal lalu. Tidak gitu. Jelas tu. Nak ayatnya engkau tak biasa. Jadi sekali mai tanya sakat. Jadi itu dia kata tak apa. Kena betul lah. Tapi dia ni yang mai mula tak puas hati. Dia buat semula, dia batal tu dia buat lain. Tak apa ikut lah. Ni musim balik raya lah ni cerita ni. Dia kena berat di lebuh raya Lipis tu, lagi Gua Musa tu. 70 kilo tu. Tu lama duduk situ. Anak 3 jam duduk situ. Puas habis ring. Malah 3 jam. 2-3 jam sampai rumah. Ada sekali gitu. Baik, cuba tengok lagi.
Qaul yang ke-815 Imam Syafi'i berkata, apabila musuh telah bercerai-berai dan kaum muslimin telah kembali ke tempatnya, maknanya kedudukan stabil itu ada pada orang beriman. Mana orang kafir tidak stabil kedudukan dia. Bila kata bercerai-berai ni, tumpuan mereka kepada orang Islam itu mana tidak bahaya lah jadinya. Orang Islam telah kembali ke tempatnya, stabil lah, berkumpul orang Islam. Kemudian mereka melihat awan hitam atau selainnya, sekelompok manusia atau debu, lalu mereka menyangka bahawa apa yang dilihat itu adalah musuh, maka mereka boleh mengerjakan salat khauf dengan isyarat. Namun ketika nampak bahawa semua itu bukan musuh sebagaimana mereka sangka, maka mereka harus mengulangi salat. Harus mana wajib. Cerita dia begini, berlaku kekeliruan. Duk tengah semaya, tengok berdebu, muka pada pasir. Bila kata debu tu, makna musuh sudah bergerak, menyerang, disangkanya musuh. Dia pun semaya begitu, maya isyarat aja. Tak ada bergerak pun. Tak ada tunduk, tak ada gapo. Sebab nampak musuh nak lagi. Makna kira-kira sebelum musuh sapa tu dah sudah maya. Duk tengah maya tu, rupanya angin. Bawa debu. Bukan musuh pun. Kena ulas mula. Mengikut Imam Syafi'i. Harus tu makna wajib. Tak jadi tadi. Tak boleh berlaku gitu. Ataupun nampak kita ingat kau orang. Ingat kau musuh mari. Rupanya dak. Rupanya lembu. Kobar kita tetap. Muka dia takut ni macam-macam. Capung dengan debu. Tiba-tiba terbukti bukan musuh pun. Maka hak dia semaya secara isyarat tadi tak jadi, dia kena ulas mula. I'adah tu makna semaya dalam keadaan biasa. Keadaan biasa tu makna takut juga, cuma tidak isyarat lah. Ada rokok, ada iktidal, ada qiyam dan sebagainya. Itu maksud dia. Imam Syafi'i berkata lagi, ni lapis satu ni, lapis satu ni lah, betul tak? Lapis satu ni tak tanda ni. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang mengerjakan salat, ni tak habis lagi ni. Apabila seseorang mengerjakan salat dan tidak mengetahui dengan jelas apakah ia musuh ataupun bukan, maka ia harus mengulangi salat itu. Sesungguhnya ia boleh mengerjakan salat tersebut jika mereka benar-benar melihat musuh setelah dan sebelum salat, akan melalui berita yang diyakini kebenarannya. Namun apabila ia ragu, maka dia wajib mengulangi. Ana terima terus direct lah, harus makna wajib mengulangi salat, kerana tidak yakin bahawa salat itu telah memadai baginya. Hak ni sebenarnya dalam isu kekeliruan berlaku tadi juga lah. Cuba tengok semula, seseorang mengerjakan salat tapi dia tak jelas hak dia musuh ke tidak depan dia tu atau bukan. Ni perkara ni kalau dalam keadaan perang gerila ke apa, jadi masalah juga ni. Nak main lagi mana dah. Sebab tu ana sebut asah tadi tu, mana kedudukan kita pada waktu tu selamat ke tidak. Kalau tak selamat, berdiri, duduk ataupun meniara ataupun sebagai isyarat, mana tetap kena semaya maksud Imam Syafi'i, kecuali taklif, tak ada ruang, baru boleh qada. Sebab Nabi sebut dalam peperangan Ahzab kan, mari tak berhenti nak bergerak, tu tak apalah, biar tentu gitu. Hak ni pun isu dianya, dia salat tapi dia tidak tahu dengan jelas apakah hak dia nampak tu musuh ataupun bukan. Maka dia kena ulangi semula salat tu. Apabila terbukti rupanya tidak musuh, dia kena ulang semula semaya tu. Kena ulang semula. Maknanya hak dia takut tadi tu takut yang tidak jelas dia kira. Sesungguhnya dia boleh mengerjakan salat tersebut jika mereka benar-benar melihat musuh. Tapi kalau betul dia tengok tu, terbukti lepas tu musuh, tak perlu dah dia ulang semula semaya tu. Dia boleh teruskan dengan salatul khauf dia tu lah. Sama ada dia tengok yakin tu sebelum sudah semaya ataupun selepas semaya, tu tak perlu ulang. Tetapi hak kata kena ulang semula tadi dia, bila dia sangka musuh lepas semaya terbukti tidak musuh, tu kena ulang balik. Kena ulang balik. Tak usah kecil hati lah kan sebutnya. Tak, kalau pakai pendapat lain tak payah ulang. Tu mudah kan ayatnya. Cuma Imam Syafi'i dia kena ulang balik mengikut pendapat Imam Syafi'i. Namun apabila ia ragu, tidak berlaku satu kepastian sama ada sebelum ataupun selepas semaya, duk main ragu, maka dia wajib mengulangi semula solat kerana ia tidak yakin bahawa solat itu memadai baginya. Duk tengah semaya tengok musuh kedok. Sampai habis semaya tak timbul keyakinan, dia tetap ragu juga. Hak tu dia kena ulas semula. Sebab tidak yakin tu tak boleh, keadaan tidak yakin. Kena semaya mula. Maksud apa? Sebab maknanya yakin bahawa itu tidak musuh, selepas tu lah jadinya. Boleh ada maksud dia.
Bila sudah semaya tu masih ragu lagi. Lepas tu, rupanya memang tidak itu pun. Tapi di sini makna keraguan itu tetap berlaku selepas semaya. Tak ada keyakinan. Kalau ada keyakinan, senang lah. Kalau yakin, rupanya betul musuh. Tak perlu ular lah. Tapi kalau yakin, tidak musuh. Tu kena ular balik. Ni tak ni syak tu. Kena ular juga. Kita teringat kau ni masa berlaku gini. Ni poin sesa. Ni yang boleh sama. Ya? Kalau kita kerak tu, pokoknya musuh. Mana? Kita pakai yang musuh. Dia masalah nak kerak tu lah. Dia kerak masalah hati ni tak boleh. Mulut kata dak, musuh hati kata dak. Tak jadi dia mana yakin, ni mana hati bukan mulut. Dah nak kerak, kalau kerak kita yakin dah tak apalah nak kerak tu masalah tu. Nak usah makna kerak mana tu. Nak kata musuh. Masalahnya hati tu kata dak lah. Jadi yakin kesyok ni hati bukan mulut. Tu maksud dia nya. Gitu. Sebab tu dia panggil hati yakin, syak gapun dia panggil min af'alil qulub. Antara perbuatan-perbuatan hati. Baik, 817. Ananya ialah kita baca ni kita nak tahu Imam Syafi'i sebagai mujtahid. Maksud dia nak jaga. Cuma ananya ana baca kitab-kitab lain. Kalau dia situasi salatul khauf ni, kalau dalam kih-kih gini, maknanya memang ada ulama kata kita semaya setakat boleh. Tak perlu duk qadar-qadar, tak perlu duk ular-ular buat gitu. Ada yang kata begitu. Dalam keadaan ni tak boleh ikut kaedah biasa dah. Tapi kalau dalam keadaan tak boleh lah siapa nak isyarat apa terganggu jadi tok kabar habis hok mana rokok mana gabura. Semaya lepas tu. Jadi masalah tenang ni kita yang rasa kita rasa tenang. Semaya situ. Engko dia semaya salatul khauf ni buat seminit ya. Ringkas sungguh sebenarnya. Misalnya ada yang kata tak boleh baca ayat pun lepas tu. Pasal Fatihah. Mungkin tak baca ayat semua ulama kata sah. Siapa begitu? Kalau kita tak boleh, kalau kita boleh buat lebih lagi molek lah. Itu maksudnya. 818 Imam Syafi'i kata apabila kaum muslimin yang mengejar musuh, tadi musuh kejar dia. Ni dia pula kejar musuh. Maka tidak boleh bagi mereka mengerjakan salat di atas kenderaan atau dengan berjalan kaki sambil memberi isyarat kecuali apabila jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari jumlah musuh. Maknanya kaum muslimin itu lebih ramai daripada musuh yang dikejar. Sedangkan posisi orang yang mencari terpencar-pencar dia kata, sehingga mereka takut musuh yang akan menyerang mereka. Dalam posisi seperti ini mereka boleh melaksanakan salat dengan isyarat dan tidak terus-menerus mengejar musuh hingga mereka kembali bergabung bersama teman-teman yang lain. Maksud dia apa dia? Dia sebut di sini, ni kalau Arab ni mudah itu lagi lah dia sebut. Dia kata, ni saya nak baca Arab lah mudah. Patut tengok situ lah. Dia gini. Jadi Imam Syafi'i kata, kalaulah mana orang Islam tu, mereka tu yang kejar musuhnya. Jadi mereka tak boleh semaya dalam kenderaan, atas kenderaan lah. Atas. Dan tidak boleh juga salat dalam keadaan berjalan kaki. Dia kejar musuh tu sama ada dalam keadaan berkenderaan, ataupun dia kejar musuh dalam keadaan berlari, ataupun berjalan dia tu dalam keadaan mengejar musuh, dia tak boleh salat. Nak isyarat pun tak boleh, kecuali satu keadaan saja. Apa dia? Orang Islam tu ramai. Nak banding dengan orang-orang yang tidak Islam yang dikejar tu. Lepas tu nya gitu. Tapi kalau masa duk kejar tu, mana jumlah orang Islam tu tidak bergabung, jadi berselerak lah orang Islam sendiri berselerak, maksud dia nya. Patut mereka fikir kalau mereka semaya, boleh jadi orang-orang yang mereka kejar tu bila dia tengok orang Islam semaya, dia akan berpatah balik sebagai orang Islam. Dia timbul dalam perasaan tentera tu begitu, maka dia tak boleh juga semaya. Keadaan itu bahaya. Tapi kalau keadaan itu tidak begitu, mereka masih lagi dalam proses mengejar musuh. Tetapi kalau mereka semaya, tak mungkin musuh akan berpatah balik sebagai mereka. Sebab mereka tengok musuh terlalu jauh misalnya. Ini cerita daripada pasir lah. Tengok musuh jauh, kalau dia mari nak kejar kita semula pun tak boleh. Sebabnya tak boleh semaya kira-kira sambil berlari gitu, berjalan gitu. Setengah ulama kata kalau di atas kenderaan dia lebih boleh. Ada kata, tapi Imam Syafi'i kata pun tak boleh ikut. Tu. Sebab apa? Sebab keadaan itu bahaya. Tapi kalau tidak bahaya, musuh yang dikejar tu, kalau kita semaya pun,
Tak mungkin berlaku bahaya dari sudut dia U-turn balik. Dia U-turn balik untuk serang kita. Tak berlaku gitu. Ataupun kalau dia U-turn pun tak sempat dia sapa. Kita sudah dulu semaya. Boleh semaya juga. Tu dia nak ayatnya. Lepas tu semaya tu lah ke mana? Kita tengoklah. Kalau kita semaya dalam keadaan ada fi'li salat tu, untuk bangun tu masih selamat, boleh semaya. Kalau tak boleh lah. Ataupun jumlah tentera Islam ni ramai, semaya sebahagian, berkawal sebahagian. Boleh juga begitu. Nak ayatnya boleh tak boleh ni kena tahu keadaan tu macam mana. Gitulah. Dia tak akan serupa tu keadaan tu. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Mana? Tak baca lagi. 8:17 tinggal. Demikian juga apabila jarak antara dia dan musuh hanya beberapa mil. Beberapa mil tu, mil ni kilometer lah. Batu mil. Batu. Beberapa batu. Maknanya lebih lagi daripada 1 kilometer dah batu. Dia lebih berapa 1.5 ni? Satu batu. Maknanya lebih pada 1 kilometer ni. Jauh kalah dia kata 1 mil tu. Maka dia tidak boleh mengerjakan solat dengan isyarat dan harus solat di atas tanah. Kemudian dia menunggang kenderaan untuk mencari keselamatan. Mana tidak boleh. Kalau jarak tu, sebab dia kira gini ni, baik, sebab tu anda sebut dah sebelum ni, hak kita duk bincang ni, jarak ni di pada pasir yang kita nampak musuh tu. Jadi ulama bincang, kalau dalam internet anda tengok tu, nampak musuh dengan tak nampak ni mana lebih bahaya? Tak nampak tu lebih bahaya. Lepas tu tak nampak pun kena tengok pula. Kalau tak nampak tu dia pada pasir, tak bahaya. Maknanya kau tak nampak jauh benar dia tu. Tapi kalau dalam keadaan di kawasan kita ada bangunan tak nampak tu bahaya. Boleh jadi dia dekat sebenarnya tu. Cuma tak nampak. Tapi kalau tak nampak gitu nak main lagu mana? Ni lah kata semaya dalam keadaan isyarat. Perhati dia pergi berdih. Maya tu tengok mata ulah. Ataupun sebahagian semaya berkawal. Boleh juga. Kita hamah sebelum ni lah. Gitu maksud dianya. Hak ni dia kata jarak di antara tentera Islam tu dan musuh tu hanya beberapa batu saja. Maka dia tidak boleh mengerjakan salat dengan isyarat tali. Dan wajib salat di atas tanah, kena turun daripada kenderaan tu. Kemudian dia menunggangi kenderaan untuk mencari keselamatan. Jadi maksudnya semaya tak ada siap. Lepas tu naik atas kenderaan, bermula saja di atas tanah, kemudian naik pergi cari tempat selamat. Masa cari tu sebenarnya dia dalam keadaan semaya tu. Boleh gitu. Baik. Apabila kaum muslimin yang mengejar, dia kata walau kana al-muslim huwa talibin. Kalau orang Islam pula kejar, tak ada orang kafir. Maka bidah ni. Bidah kita baca tu dulu ni. Tak apalah. Sesat gitu sebab tu bagi ana bila ana baca keseluruhan, kita buat satu kesimpulan saja. Keadaan selamat. Baik, kita kata ni andai Imam Syafi'i. Kalau dalam kitab lain, andai lain pula. So dia nak ayat ni dia asal dia selamat ke tidak? Maknanya nyawa ni besar. Kalau hak selamat tak boleh laksana ke orang panggil hak Allah. Semaya ni hak Allah. Tak boleh. Hak tu dia nak ayat sebenarnya. Sebab tu menarik anda tengok dalam beberapa artikel, ialah ni Syekh Uthaymin dia bincang, tapi dia bawa pandangan lain. Dia kata banyak pandangan fiqh ni yang kita kena urus mula zaman kita supaya nak mencapai maqasid yang Nabi sebut. Misalnya berkenaan semaya musafir, semaya takut. Dia lah sebutnya. Anda tengok ulama lain siapa takut zaman kita dengan takut zaman Nabi, situasi berbeza. Cuba tengok di Palestin, duk tengah maya mari bom mati. Patutlah ke mana? Kalau mengikut ulama tu kita tak tahu. Masa kita semaya tu tenang. Bom mari tak nampak pun tu tak kira tak tu tak boleh semaya. Boleh semaya khauf, tak boleh isyarat. Kena ada rokok, kena ada i'tidal seperti biasa. Betul lah tu. Anda setuju tu. Mana tahu bom tak nampak bom. Takut tu ada sombong ke sampai apa musuh pun tak nampak sini ke dua ayat musuh nampak macam. Ni tak nampak. Sebab musuh duduk berapa kilometer. Dia guna apa dia panggil? Dia kod Dia kod, dia tahu. Dia boleh panggil? Kod lah kita kata. Dia panggil apa? Dia panggil ada istilah dia tu, nombor sesial sekarang. Dia tahu guna satelit tu. Dia tahu tu bila manusia masih menyawa tu jaga tu timbul isyarat dalam komputer dia. Dia hantar saja peluru pan. Kita tak nampak tu. Kena semaya tu. Lepas tu mari bom mati. Tu syahid mati. Tu dia sebut.
Bagus nak kata betul. Jadi betul, tak salah dengan Imam Syafi'i sebut ni. Sebab hal ni zaman perang guna senjata, kita kata beradak tubuh, pedang, tombak, nampak. Lah ni tak nampak. Kadang-kadang satu benua ke benua tu dia perlu pemandu. Oh tu tak boleh, takut pun kena mai biasa tu. Jadi isu nampak musuh ni isu yang menentukan keadaan takut seseorang. Itu maksud dia nya. Mana tak boleh tinggal semaya. Ni aksiden kereta tu pun tak maya dah. Nak di jalan raya tu. Kenuri tak maya dah tu parut benar. Nak boleh follow mana berat benar. Kenuri tak maya dah. Nak. Lemah benar kita ni. Banjir tak maya. Maknya orang tu sorak tenggelam. Pada dia nak kata tak ada air sampai tenggelam banyaknya air tu. Tak maya. Tu sedih kita masak nak macam mana. Tak atas surat dah. Tapi air tak ada. Tak semaya. Dia marah kan nak kata kena semaya pak cik. Nak tak boleh nak. Dia kalau tak boleh tayammum pun kena semaya lagi. Itu dia Imam Syafi'i kata hormat waktu tu. Air tak ada. Air kotor. Air ni air kotor. Kita kena faham gini. Air kotor tu kita tahu mana kotor air. Dia nampak kuning. Oh, dia tak kira gitu. Tak boleh khamanya. Hak lain boleh. Tak boleh khamar ya. Hak kuning air tu supaya air banjir ke kuning. Boleh guna ambil semaya tu. Air tanah tidak najis. Tu kena faham tu. Jadi khamar tak bolehnya hak lain tu kena. Dan tak bagaimana lah keadaan banjir ni dah, kecuali keadaan banjir tu air naik sasak bahaya nak mata anak kecil ada tu lain cerita. Sebabnya Dr. Basik kata masa banjir pak dia naik atas bukit disuruh maya belaka. Naik atas bukit. Pasal naik atas bukit. Dah tergelap habis rumah ni di Sungai Deria tu. Semaya. Dia benar tu. Selah-selah pokok tu. Lepas tu terputus sah lah. Muka hal tu tak kira. Tak ada istilah putus sah. Malam baru bincang. Hak tu ada perbincangan pula segi pekah tu. Kita mai dari hutan kita takut ni. Lepas tu sah pertama ni kalau buat panjang benar tu. Muka tak ada dinding. Mana awak kira ke mana? Sebab tak nak kata pekah tak. Jadi kita nak kisah mana sah pertama. Pakat nak sah pertama lah. Kalau buat sah pertama kat daripada bukit ke bukit tu. Muka tak ada dinding nak buat lagu mana. Itulah ulama kata dak. Sebab dia ketika mari bersama dah. Nampak email boleh pakai tu. Mari kita semua. Kisah pertama belakang walaupun pak sah pun. Boleh kelebihan belakang tu. Sebab tak nak kata kita tak boleh. Bila mujtahid sebut dia ada tempat kita boleh pakai pendapat tu. Pada Osman lagi kita bincang tu. Tak kira lah kita duduk katakanlah 300 orang. Nak buat sah-sah. Panjang benar lah tu. Nak. So pada bola pun lebih. Nak sah. Muka tak ada dinding hak tu kita boleh buat pak sah. Kita tengoklah kadar macam-macam. Semua tu dia dapat kelebihan sah pertama. Mengikut satu pendapat. Tapi kalau mengikut Imam Nawawi dia kata zahirnya tidak begitu. Hak tu dalam masjid. Baik. Kita pergi pula meringkas solat pada waktu takut. Nak ringkas semaya pula ni. Hak ni kita bincang semula lah ni. Okay, ambil sikit lah ni. Kita ambil. Ni berkenaan dengan qasrus salah fil khauf. Mengqasar ke salat pada salat khauf. Pada kita bincang dah sebelum ni qasar salat tu. Tak apalah dia buat tajuk khusus. Ni kau yang ke berapa? 819 ni tulis lah. Betul-betul 829 ni. 819. Miso tu dah. Okey 820 bawah tu. Okey. Sekarang ni kita bincang dah berkenaan dengan qasar dalam situasi ni. Cuma Imam Syafi'i buat tajuk lain pula secara khusus lah. Qasar meringkas salat tu makna qasrus salah, mengqasar ke salat pada ketika khauf takut. Qaulnya ke-819 kata Imam Syafi'i, dibolehkan melaksanakan salat khauf pada waktu bermukim dan waktu musafir. Hanya saja bagi yang bermukim tidak boleh meringkas salat khauf seperti hanya orang safar. Jadi maknanya dia kembali pada asal. Kalau kita musafir kita boleh maya jamak nak qasar tak boleh. Itu hukum. Kita tidak nak bincang lah ada khilaf tu. Biarlah tu dulu tu. Tapi asalnya begitulah mazhab Syafi'i. Tak boleh lah. Jadi kata Imam Syafi'i dibolehkan melaksanakan salat khauf pada waktu mukim. Salat khauf boleh.
Cumanya hanya saja tu cumanya bagi hak bermukim dia boleh nak semaya jamak pun kerana takut, tapi tak boleh nak qasar. Tak? Dia tak boleh qasar. Kalau musafir boleh jamak, boleh qasar, tu boleh. Tu okey, baik. Tu qaul 819. 820 Imam Syafi'i kata pula, kata apabila orang-orang Islam menyerang negeri orang musyrikin, bukan kita indifak, bukan kita mempertahankan, kita yang melancar keserangan, maka mereka tidak perlu merengkah salat. Mereka tidak perlu merengkah salat. Ni Imam Syafi'i kata, tak sekira orang lain lah. Maka mereka tidak perlu merengkah salat, kecuali berniat merengkah salat dari tempat peperangan. Jika mereka berniat demikian, namun mendapati musuh lebih dekat daripada tempat yang diperkirakan oleh mereka, yang dijangka oleh mereka, maka mereka tidak boleh merengkah salat, walaupun mereka telah kembali dari penyerangan, hingga menyendirikan niat merengkah salat untuk musafir. Apa dia maksud dia? Maksud dia begini, isu sekarangnya kita orang Islam ni pergi serang negeri orang musyrikin. Maknanya bila kata serang ni, kita lebih kuat kedudukannya daripada dia. Sebab tu kita boleh pergi serang dia. Baik. Maka mereka tidak perlu merengkah salat. Nak jamak boleh. Rengkah tadi. Istilah tidak perlu tu kena garis lah. Istilah tidak perlu tu bukan bermakna tidak boleh. Tu istilah tidak perlu tu ana baca teks Arab dia. Jadi sini ni. Jadi takut. Yang kedua tu, apabila seseorang Muslim tu dia guna istilah, jadi tidak perlu tu maksud dianya bukan kata tidak boleh 100%, tidak dari segi Arab ni lah, tetapi makna lebih baik. Maksudnya lebih baik dia tidak, dia sempurna ke? Dia panggil semaya tamam. Molek dia semaya tamam. Kecuali kalau dia niat qasar salat tu dari tempat dia menyerang itu. Ni orang panggil pengkalan lah. Kita duduk, kita pergi serang kafir, mesti kita buat pengkalan tu dalam negeri dia lah, bukan negeri kita. Maknanya kita tetap musafir. Bila kita semaya di markah kita, tak perlulah dia semaya qasar. Dia kira gitu. Pada orang lain kata boleh, kan musafir ke tu. Dia kata tidak perlu merengkah qasar. Mana semaya jamak lah. Kecuali berniat merengkah salat dari tempat penyerangan. Kalau dia niat gitu, sebab sini ni tempat melancar keserangan di markah dia, dia niat gitu. Sebab tu benda-benda ginilah setengah-setengah ulama kata terlalu halus sangat ni, payah juga nak praktik sebenarnya. Dia banyak kritik. Fiqh ni banyak sebenarnya perbincangan ulama. Boleh kau kita nak mikir benda-benda lagu ni dalam peperangan? Boleh kau? Payah kalah tu. Sebab benda ni pertama sekali ni ijtihad ulama, gak ijtihad orang lain, ulama juga kena tengoklah. Cuma kita nak bincang Imam Syafi'i dalam konteks mazhab Syafi'i. Jika mereka berniat demikian namun mendapati musuh lebih dekat dari tempat yang diperkirakan, maka mereka tidak boleh merengkah salat walaupun mereka telah kembali dari penyerangan, hingga menyendirikan niat merengkah salat untuk safar. Maknanya dia kira gini. Jadi kalau berlaku dalam keadaan yang mana musuh tidak selamat lah, bila musuh terdekat, jadi saratul khauf dia tu dalam bentuk qasar tu, jamak tu tak timbul masalah sini boleh jamak. Masalah qasar tu dia kena niat qasar musafir. Sebab kita pergi serang negeri dia, kita duduk di pengkalan kita dalam negeri dia, kita anggap sebagai musafir. Nak ayatnya ke dia? Boleh lah. Tu dia nak ayatnya. Sebab tu bagi anak lu tengok, sebab iyalah dia gini mudah internet. Kalau kita boleh bahasa Arab lebih mudah saja anak nak sebut ni, mesti kita belajar bahasa Arab. Dia tarik gini. Kita tarik tajuk ni. Kita tarik qasr salah fil khauf. Dia buat mari ni semua pendapat Imam Syafi'i dia mari semua. Bagi setengah-setengah imam hak tidak tertakluk dengan mazhab Syafi'i, dia kata dah lah musafir dah sekali. Dah lah dalam keadaan zon perang, takut. Lebih daripada cukup dah nak qasar tu. Tak perlu duduk kita buat garis panduan kecil-kecil gini nak jadi payah orang nak mikir. Ada juga kata gitu. Molek juga. Cumanya dari segi fiqhnya gitu. Sebab tu ana buat kesimpulan tadi, maknanya keadaan tu musafir tu lebih besar lagi dia kira. Musafir. Tu lebih besar lagi. Tak kira lah musuh tu dekat tak dekat, musafir tu. Sebab tu dia guna istilah kita pergi menyerang negeri orang.
Kenapa tu? Safar itu lebih utama. Untuk qasar, jamak tentu dah tak timbul masalah. Gitulah mudah Jadi kena tandalah keutamaan dalam kes ini adalah safar. Sebab tu boleh qasar. Baik, qasar tu maknanya semaya bukan dengan isyarat. Di sini kena tanda tu. Sembahyang bukan dengan isyarat. Faham tak? Hak isyarat tadi tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak, duduk dekat senyap, nak bergerak tak boleh ketika. Tu isyarat. Hak ni boleh. Tanpa isyarat maksudnya. Kita berhenti setakat tu lah dulu kita berhenti setakat tu dulu. Dalam internet anda tengok di Palestin pokok dia semaya dia ambil mazhab Syafi'i. Di Palestin ni mazhab Syafi'i. Memang dia buat dua imam. Anda tengok. Mungkin ada juga yang tidak buat begitu. Maknanya hak ni semaya, misalnya musuh duduk depan, pokok dia duduk depan. Pokok dia duduk depan jaga. Hak ni belakang ni semaya. Jadi hak duduk belakang ni rasa selamat sebab apa? Sebab depan dia tentera. Mana kalau orang lepas peluru pun kena kawal tu dulu. Tapi musuh tak nampak tengah pada pasir. Tu situasi salatul khauf di Palestin. Boleh tengok sendiri. Memang dia semaya jamak qasar lah. Semaya jamak qasar. Tidak isyarat tapi dalam bentuk fi'liyah salat yang lengkap. Itu. Okay, kita tangguh setakat itu dulu.